Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang terkini beberapa menit yang lepas disahkan bahwa MKT UMNO pecat Isham Jalil. Saudara-saudara sekalian, daripada petang kemarin sehinggalah pada awal subuh ini, kita menanti-nanti keputusan MKT UMNO bermesyarat kemarin, sehingga kan berlaku perbalahan antara Zahid Hamidi dan Isham Jalil. Sehingga Zahid Hamidi mencabar Isham Jalil untuk hadir dalam mesyuarat MKT, lalu Isham Jalil menjawab dengan begitu lantang, berani, dan ada netizen mengatakan dia angkuh dan sombong sehingga sanggup membelakangi presiden parti dia sendiri dengan sanggup membawa Zahid Hamidi untuk tampil berdebat dengannya. Pada pendapat netizen, itu tindakan yang memang agak celupar dan agak sombong serta angkuh sehingga sanggup membelakangi presiden sendiri. Kata mereka, kalau dah tak berminat langsung dengan UMNO lagi, lebih baik beliau membawa diri bersama dengan parti yang lain seperti Bersatu atau PAS. Akhirnya yang berlaku, Isham Jalil membawa Zahid Hamidi berdebat pula. Namun demikian, belum sempat debat lagi, Isham Jalil telah pun dipecat oleh MKT UMNO. Dipetik daripada Sinar Harian, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada Rabu, yaitu semalam, mengambil keputusan untuk memecat seorang ahli MKT, yaitu Isham Jalil daripada parti itu serta-merta. Keputusan itu dimaklumkan oleh salah seorang ahli MKT yang turut menghadiri mesyuarat itu di Menara Datu On malam tadi. Walau bagaimanapun, beliau enggan namanya didedahkan kepada umum. Ya, dia iaitu Isham dipecat, katanya ringkas kepada pemberita selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO di Menara Datu On, Pusat Dagangan Dunia berakhir pada jam 10 malam tadi. Bagaimanapun tidak dapat disahkan sama ada Isham dipecat daripada UMNO atau ahli MKT. Usaha Sinar Harian untuk mendapatkan pengesahan Isham juga gagal apabila panggilan telefon tidak dibalas. Mengulas lanjut, sumber itu berkata, keputusan itu dibuat setelah parti mendapati Isham melakukan pelbagai kesalahan terhadap UMNO. Kesalahan dia banyak, dia suruh presiden dipecat dan letakkan jawatan. Dia kata UMNO, dia tak ikut keputusan parti. Dia ajak presiden berdebat secara terbuka. Dan ini saya rasa mesyuarat yang keempat, dia tidak hadirkan diri, katanya. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tradisi dan peraturan parti yang diamalkan sejak 1946 adalah meletakkan kedudukan parti lebih tinggi daripada individu. Semua keputusan dasar parti ditentukan secara syura dan kolektif, bukan individu. Dasar dan hala tuju parti hanya boleh diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO, bukan individu atau mana-mana kepimpinan tertinggi termasuk presiden. Pandangan peribadi diraih dalam mesyuarat, namun mesti menjunjung tinggi prinsip dekorum, adab bersetuju untuk tidak bersetuju. Memelihara sumpah atas nama Allah, menyimpan kerahasiaan mesyuarat, katanya di Facebook malam tadi. Sinar Harian melaporkan Isham mengesahkan beliau kekal dengan pendiriannya untuk memprotes dan tidak menghadiri mesyuarat parti itu, termasuk yang diadakan pada malam Rabu, walaupun dicabar presidennya Datuk Seri Zahid Hamidi. Isham menegaskan beliau akan terus melakukan protes itu selagi Ahmad Zahid meneruskan kerjasama dengan DAP. Ahmad Zahid sebelum itu mencabar Isham untuk menyuarakan bantahannya terhadap kerjasama dengan DAP pada mesyuarat MKT UMNO malam tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya tak tahan lagi dengan dakwaan kononnya kerajaan Madani, perpaduan ini ditolak oleh orang Melayu. Akhirnya Anwar Ibrahim dedah, punca sebenar orang Melayu tidak sokong kerajaan. Ini sebabnya. Anwar Ibrahim kata, yang menyebabkan orang Melayu tidak sokong kerajaan ialah kerana politik jijik musuh. Apa maksud
Anwar Ibrahim tentang politik jijik musuh ini. Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik dari pada FMT, Anwar kata, politik jijik musuh punca Melayu tak sokong kerajaan. Anwar Ibrahim mengakui naratif negatif terhadap kerajaan perpaduan oleh masyarakat Melayu begitu tebal dan sukar dikikis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kerajaan perpaduan pimpinannya tidak menikmati sokongan orang Melayu. Berikutan diasak tuduhan kononnya pentadbirannya tidak cukup Melayu dan Islam. Tegas Anwar Ibrahim, keadaan itu disebabkan kesan politik jijik yang dimainkan pihak lawan seolah-olah kerajaan tidak menitik beratkan soal Melayu dan Islam. Ada kebenarannya, kata Anwar Ibrahim. Kenyataan Melayu tidak sokong kerajaan kerana diasak dengan pandangan kerajaan hari ini seolah-olah tak Melayu dan menentang Islam. Ini seakan politik yang merupakan suatu fitnah yang menjijikkan, kata Anwar. Politik ini harus bahas berdasarkan fakta dan angka, katanya dalam wawancara sempena setahun pentadbirannya bersama TV3 sebentar tadi. Anwar yang juga Menteri Keuangan mengakui naratif negatif terhadap kerajaan perpaduan oleh masyarakat Melayu juga begitu tebal dan sukar dikikis. Sedangkan fahaman seperti itu katanya berupaya memecah belahkan negara. Naratif terlalu kuat dan tebal dengan kebencian keterlaluan, dengan akhlak begitu rupa. Nak tegur, sapa senyum tak boleh. Ini kaedah mana kita dapat, kata Anwar Ibrahim. Anwar juga yakin kerajaan pimpinannya tidak goyah di sebalik kemenangan Perikatan Nasional PN pada PRK Kemaman dan kabar angin mendakwa pentadbirannya tumbang susulan peralihan sokongan ahli parlimen. Kekuatan kita dalam parlimen itu jelas tidak boleh digugat. Ya, ada yang kata akan menyeberang. Kalau betul ada 50 hingga 60 orang, silakan. Saya tidak mampu menghalang, kata Anwar Ibrahim. Tetapi dalam hukum adat, hukum politik sekarang itu igawan. Sekarang saya tidak pedulikan itu. Saya tahu kekuatan politik yang ada. Dan insya Allah dengan kekuatan itu, kita tumpu pembangunan negara, katanya. Berhubung rombongan kabinet, Anwar menjelaskan walaupun mengakui ada keperluan melaksanakannya, namun pada masa sama beliau berpendapat menteri sedia ada juga harus diberi peluang memperbaiki prestasi mereka. Rombongan itu perlu sekiranya prestasi menteri meleset atau keadaan menentu. Umpamanya kita terbentuk parti dengan gabungan, rundingan harus diadakan, penyertaan harus setimpal kekuatan parti. Setelah setahun buat penilaian adil, menteri harus diberi peluang untuk memperbaiki prestasi. Kemudian kalau ada penyesuaian berdasarkan pengalaman setahun itu, akan dilakukan menambah jika perlu, katanya. Rombakan jemaah menteri antara lain perlu dibuat untuk mengisi kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang ditinggalkan oleh Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada Julai yang lalu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan daripada Anwar Ibrahim. Mengapa orang Melayu tak sokong kerajaan? Puncanya, kata Anwar Ibrahim, satu saja, yaitu politik jijik musuh yang Anwar Ibrahim juga ibaratkan sebagai satu fitnah yang menjijikkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Semalam, Zahid Hamidi mencabar Isam Jalil supaya datang ke mesyuarat MKT UMNO pada malam semalam untuk memperjelaskan dan untuk dapat saling mengemukakan pendapat ataupun sebab mengapa Isam Jalil mengatakan atau mengapa Isam Jalil kata puncak kekalahan
UMNO di Kemaman kerana adanya hubungan dengan DAP. Dan selain itu, beliau juga mengatakan bahawa, Zahid juga mengatakan bahawa kalau betul-betul Isham Jalil itu nak kemukakan pendapat, diminta hadir ke mesyuarat MKT, yang mana Isham Jalil sudah pun tidak hadir sebanyak 3 kali, kata Zahid Hamidi. Hari ini akhirnya Isham Jalil menjawab persoalan Zahid Hamidi, menjawab cabaran Zahid Hamidi untuk hadir ke mesyuarat MKT UMNO. Tapi lain pula jawapan Isham Jalil ini. Isham Jalil jawab Zahid, mari berdebat kalau berani. Wah, pada pendapat saya, kalau berdebat memang Isham Jalil ada advantage-nya. Kerana kita tahu Isham Jalil mempunyai kebolehan untuk berdebat berbanding dengan Zahid Hamidi. Namun demikian, pada pendapat saya, buat apa nak berdebat untuk satu parti yang sama? Lagi pula, mereka kedua-duanya ialah pemimpin UMNO. Takkanlah mereka nak berdebat memperlihatkan kepincangan UMNO itu sendiri. Takkanlah pula mereka nak berdebat untuk memperlihatkan masalah dalaman UMNO. Jadi pada pendapat saya, tak perlulah Zahid Hamidi menyahut cabaran debat ini. Baru tadi Presiden UMNO arahkan saya untuk datang mesyuarat malam ini, kata Isham Jalil. Dia buat kenyataan akhbar secara terbuka. Saya sudah kata sebelum ini yang saya kekal dengan pendirian saya untuk protes, dan selagi dia membuat keputusan untuk pergi pilihan raya dengan DAP, saya akan protes dan tidak akan hadir mesyuarat yang dia pengerusikan dan dia veto keputusannya. Ini penggal kedua saya dalam majlis tertinggi. Saya sudah baca apa yang dia akan buat dalam mesyuarat. Buat apa saya ikut kemahuan dia dan datang tadah muka di lubuknya, kata beliau. Kalau dia ikhlas, kata Isham Jalil, mungkin Presiden boleh tunaikan cabarannya untuk berdebat dengan saya sebelum ini di gelanggang yang natural, kalau dia berani, kata Isham Jalil. Saya harap Datuk Seri Presiden sedar dan menerima hakikat dan tidak berada dalam sindrom penafian bahawa lebih ramai orang-orang Melayu kini menolak UMNO oleh kerana keputusan Presiden untuk pergi pilihan raya bersama DAP selepas PRU 15. Jika keadaan ini berterusan, UMNO akan hancur dalam beberapa tahun lagi. Oleh kerana keputusan ini, kata Isham Jalil, UMNO ini adalah parti keramat yang memperjuangkan orang-orang Melayu di Malaysia selama ini. Usahlah kerana kepentingan diri seluruh parti hancur lebur dibuatnya. Jika Datuk Seri letak jawatan, saya pun akan letak jawatan, kata Isham lagi. Kita sama-sama berkorban asalkan parti keramat ini dapat diselamatkan selagi ada masa. Ikhlas dari Isham Jalil, 6 Disember 2023. Itu dia surat terbuka daripada Isham Jalil dan kenyataan terbuka Isham Jalil kepada Zahid Hamidi. Apa pendapat kamu semua? Patutkah debat ini diteruskan? Dan patutkah Zahid Hamidi letak jawatan sebagai Presiden UMNO seperti yang dinyatakan oleh Isham Jalil, iaitu jika Datuk Seri letak jawatan, saya pun akan letak jawatan, kata Isham Jalil. Sebenarnya ramai juga penanalisis politik yang menyatakan bahawa kelangsungan UMNO adalah disebabkan oleh kekuatan Zahid Hamidi. Tanpa Zahid Hamidi, sebenarnya jangka hayat UMNO sudah lama berkubur, kata mereka. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen anda. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.